Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد. Tuan, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita akan ambillah masa yang ada beberapa minit pada pagi ini untuk kita saling ingat memperingatkan diri kita dengan perintah-perintah Allah, dengan perintah-perintah Rasulullah SAW, dan juga memperingatkan kita dengan perkara yang menjadi teras ataupun menjadi pegangan utama kita selaku seorang muslim. Tuan-tuan, pagi ini saya nak memetik kutikan daripada tulisan seorang ilmuwan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, yang menyentuh tentang persoalan mengingati mati. Tajuk mengingat mati ini sentiasa kita dengar. Dan saya rasa ceramah ataupun sentuh. Cuma saya nak petik tulisan almarhum Tuan Syekh kita ini, sebab padanya terdapat insya-Allah lah ada faedah, tambahan kepada kita dalam pelaksanaan ataupun kita kata penghayatan kepada mengingat mati ini. Bagaimanakah cara yang kita boleh ambil dan cara kita boleh laksanakan, insya-Allah. Hadis-hadis Nabi SAW tentang anjuran untuk mengingati mati ini banyak sekali. Antaranya hadis yang Rasulullah suruh kita menziarahi kubur. Rasulullah suruh kita ziarah ke tanah-tanah perkuburan. Dan Rasulullah sebut kerana fa innaha tuzakkirukum bil maut. Kerana sesungguhnya ziarah ke kubur itu akan mengingatkan kita akan mati. Jadi ada faedah di situ, faedah mengingatkan akan mati. Cuma kita ambil dulu pagi ni ucapan Tuan Syekh rahimahullah dalam kitab beliau. Tuan Syekh karang satu kitab, nama kitab Penawar Bagi Hati, dan masyhurlah kitab ni digunakan sebagai silibus pengajian di masjid-masjid, pengajian takmir dan sebagainya. Tuan Syekh kata, qala rahimahullah, dia kata, dan Syekh kata apa? Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk, ini orang yang mendapat taufik bimbingan daripada Allah, bahawa tiada lalai ia daripada mati. Orang-orang, tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk ini, orang-orang itu tidak lalai daripada mati. Maka bersedia ia pagi-pagi. Jadi kita pagi ni. Jadi kita bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Jadi itu tanda orang yang mendapat taufik daripada Allah. Salah satu tandanya dia sentiasa mengingat mati. Dan pelaksanaan dia syaitan setiap pagi. Kita pada pagi-pagi, setiap pagi itu dia akan ingat mati. Dengan cara bagaimana? Dengan taubat dan amal yang baik.
Jadi maksudnya tanda seseorang tu mendapat taufik, dia ingat mati. Dan tanda dia ingat mati itu pada pagi-pagi, pada setiap pagi dia akan bertaubat dan dia berbuat amal yang baik. Okey, tak apa. Okey. Maka jika hidup ia sampai petang, pagi tadi dah, pagi kita kenangkan, kita ingat mati, lalu kita pun bertaubat. Kemudian selepas bertaubat, kita isi dengan amal. Kita isi dengan amal soleh untuk persiapan mati itu. Tengok-tengok hidup lagi. Saya kata apa? Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala. Bila hidup sampai petang, sebab pagi tadi dah ada session dah. Dah ada sesi mengingat mati tadi. Kemudian kalaulah hidup sampai ke petang, maka syukur ia atas Allah Ta'ala. Syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya. Dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Bila dah hidup sampai ke petang, saya kata, maka dia syukur pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi tadi walaupun aku dah mengenang dan mengingat mati, aku dah bertaubat dan aku dah isi dengan amal, Allah Ta'ala masih panjangkan lagi umurku. Jadi aku bersyukur, Alhamdulillah, sebab pagi tadi dah terisi dengan amal. Ini menarik Tuan Syekh. Dia kata apa? Bila kita pagi-pagi kita dah buat preparation, bila petang itu kita masih hidup, maka kita syukur, Alhamdulillah pagi tadi aku dah isi dengan amal dan juga perbuatan yang membuat persiapan untuk mati. Kata apa? Syukur ia atas taatnya dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Ini siang je tadi, dia tak rasa sia-sia. Dia kata, Alhamdulillah lah pagi tadi tidak sia-sia. Sebab apa? Sebab dengan mengingat mati tadi aku dah isi masa siang dengan perbuatan yang sepatutnya. Alhamdulillah, waktu dan tempoh yang Allah bagi itu tidak sia-sia. Kemudian saya sambung lagi, saya kata, kemudian memulai ia bersedia pada petang pula. Sesi kedua, petang pula. Biasanya petang ni kita kira selepas asar lah. Pagi kita kira selepas subuh, dia panggil sabah. Petang al-masa. Al-masa start daripada asar itu membawa ke subuh pula. Jadi saya kata, kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi. Ini masuk lepas asar pula, dia ambil lagi satu sesi lagi. Sesi mengingat mati lagi. Kemudian dia isi sesi itu dengan taubat dan amal sebagai persediaan untuk mati sekiranya mati pada malam nanti. Sebab apa? Sebab sesi petang tu asar dia mula sampailah ke subuh. Jadi kita panggil sesi malam tu. Jadi saya kata apa? Maka kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi. Yang dia bersedia waktu petang sampailah untuk ke pagi-pagi. Sampai sesi malam itu dia pun buat sesi yang sama. Maka syukur ia atas taatnya pada malam itu dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Jadi bila pagi itu pula mangkit-mangkit, Alhamdulillah rupanya hidup lagi. Sebab petang, sesi malam, sesi petang panggil sesi al-masa tu dia dah buat juga persediaan tadi. Maka bila datang waktu pagi, Allah Ta'ala masih panjangkan umur, syukur ia. Syukur sebab apa? Sebab Allah Ta'ala masih panjangkan. Dan sukacita, ini gembira dia sebab pada malam itu tiada kosong daripada amal yang soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang. Begitulah setiap pagi dan petang. Selesai petikan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan daripada ucapan Tuan Syekh. Daripada ucapan ni tuan-tuan, Tuan Syekh rahimahullah, dia beri satu panduan pada kita cara pelaksanaan mengingati itu. Pelaksanaan, cara untuk yang dikatakan macam mana cara nak mengingat mati. Memanglah bila kita sebut mengingat, persoalan ingat ni benda dalam hati. Bila ingat,
ataupun mengenang, kalau kita nak sebut ingat ke, ataupun kita sebut apa, menghayati, mengingati mati itu memanglah bendanya benda dalam hati dan benda dalam jiwa. Tapi ingat ni tuan-tuan, dia bukanlah sepanjang masa nak boleh dia terlintas dalam otak kita satu-satu benda sekalipun. Benda yang kita nampak depan mata kita, tugasan harian kita pun kadang-kadang dia akan hilang daripada fikiran kita pada masa-masa tertentu, sebab ada komitmen-komitmen yang lain. Jadi Tuan Syekh bagi panduan untuk pelaksanaan perintah Nabi ni, ataupun pelaksanaan nasihat Nabi SAW. Nabi suruh kita ingat mati. Jadi Syekh bagi tahu kita ambil buat pagi dan petang. Kita ambil buat pagi dan petang. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam karangan beliau Bidayatul Hidayah disebut selepas daripada subuh, itu pagi, selain daripada solat, selepas solat fardu subuh, selepas daripada wirid subuh, wirid zikir-zikir pagi tu, mesti kemudian adalah Quran. Saya kata jangan dikosongkan daripada sesi tafakur, berfikir. Dan salah satu konten tafakur tu berfikir tentang mati. Kita ada wirid selepas subuh, ini maksurat, zikir-zikir selepas subuh. Yang kita ada lagi satu benda yang dituntut juga, dia panggil fikir. Dia panggil apa? Berfikir. Jadi kita ingatkan diri kita. Dan banyaklah konten, cuma salah satu konten kena berfikir tentang sekiranya aku mati pada siang ini. Ini apa akan jadi kalau aku mati pada hari ini? Jadi tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kita ambil nasihat Imam Ghazali tadi dan kita gabung jalin dengan nasihat Tuan Syekh kita, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita ambil cara pelaksanaan mengingat mati itu, kita ambil pagi dan petang ataupun pagi dan malam. Cuma Syekh sebut tadi mengingat, diisi pada sesi ingat itu kita bertaubat dan kita beramal. Bila sebut beramal ni dia nampak general, nampak umum. Cuma saya nak petik tuan-tuan, kita ambil dua je pagi ni. 2 plus 1. Satu lagi kita guna. Apa amal yang kita boleh situ tuan? Amal ni tuan-tuan dah buat dah. Amal yang ringkas dan sedikit ini tuan-tuan memang dah buat, dan saya yakin semua orang tahu amalan. Cuma yang saya nak ambil masa dengan tuan-tuan ni, saya akan baca hadis Nabi SAW tentang amalan zikir yang tuan-tuan duk baca dah itu, dan berkaitan amalan itu dengan mengingat mati. Kita ambil dua tuan-tuan. Satu, zikir Allahumma ajirni minan nar selepas daripada solat subuh dan selepas daripada solat maghrib sebanyak 7 kali. Itu satu. Satu lagi zikir Sayyidul Istighfar. Dua je, ringkas tuan-tuan. Dua ni nama dia amal, dan dua ni nama dia zikrullah. Dua ni nama dia, tapi amal lah amal. Apa kaitan dua zikir ni amal dari sudut mengingat mati? Mari kita baca hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama kita ambil dulu yang Allahumma ajirni minan nar. Saya ambil daripada kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Al-Azkar. Hadis ini diriwayat daripada Imam Abi Daud dalam kitab Sunan beliau. Qala Al-Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa rawaina, aku riwayatkan fi Sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, an Muslim ibn al-Harith at-Tamimi as-Sahabi radhiyallahu anhu. Aku riwayatkan daripada Muslim bin al-Harith at-Tamimi as-Sahabi, sahabat Nabi SAW yang bernama Muslim bin al-Harith at-Tamimi, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku riwayatkan daripada Rasulullah SAW, annahu asarra ilaihi faqala. Sahabat ni berkata Rasulullah SAW datang berbisik pada dia. Rasulullah cakap dengan dia secara bersendirian. Rasulullah bagi tahu, bisik. Idzan sarafta min salatil maghrib, apabila engkau selesai daripada tunaikan solat maghrib. Solat maghrib pun kira masuk sesi petang lah kan. Sebab apa? Sesi petang tu mula daripada asar sampai ke subuh. Apabila engkau selesai daripada solat fardu maghrib, faqul, maka sebut olehmu Allahumma ajirni minan nar, sebut oleh kamu,
ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Ni zikir Allahumma ajirni minan nar itu sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza qulta dzalika, apabila engkau menyebut yang demikian itu, ini Allahumma ajirni minan nar 7 kali, thumma mutta min lailatik, kemudian engkau mati pada malam itu. Ni dia ada kaitan dengan mati ni. Amal ni dia ada kaitan dengan mengingat akan mati. Sekiranya engkau mati pada malam itu, kutiba laka jiwarun minha, akan dicatatkan bagimu pemeliharaan daripada api neraka. Kelebihan zikir Allahumma ajirni minan nar selepas daripada solat fardu subuh baca 7 kali ni tuan-tuan, Rasulullah beri jaminan akan dicatatkan pemeliharaan daripada api neraka sekiranya dia mati pada malam itu, malam yang dia baca tu. Fa innaka idza qulta zalika thumma mutta min lailatik kutiba laka jiwarun minha. Wa idza sallaita subha, apabila engkau dah tunaikan solat fardu subuh, faqul kadzalika, maka sebutlah juga yang demikian itu. Fa innaka, sesungguhnya engkau, in mutta min yaumik, sekiranya engkau mati pada siang itu, sekiranya engkau mati pada siang hari itu, kutiba laka jiwarun minha, akan dicatatkan bagimu penjagaan dan pemeliharaan daripadanya, yakni daripada neraka. Satu tuan-tuan, baru satu. Kita ambil satu lagi, tapi baru kita hurai macam mana dia punya kaitan dengan apa yang kita bincang pagi ni. Satu lagi hadis tentang Sayyidul Istighfar. Hadis tentang Sayyidul Istighfar yang bacaannya semua orang tahu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampailah habis. Cumanya kita nak tengok apakah hadis yang berkaitan dengan yang kita bincang ni, dari sudut mana yang kata ingat mati. Macam mana amal tu ada kaitan dengan amal ingat mati. Imam Nawawi kata warawaina fi sahih al-Bukhari, aku riwayatkan dalam kitab sahih al-Bukhari an Shaddad bin Aus, daripada Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar. Dia sebut Sayyid ni maksudnya yang paling tinggi lah, istighfar yang paling tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini lafaz. Kalau ada sempat kita hurailah sikit kan. Cuma saya yakin tuan-tuan pun faham dah makna dia, sebab ni amalan yang selalu, bahkan amalan yang masyhur, diketahui oleh, boleh kata ramai orang tahu, sentiasa keluar di TV, zikir dan radio dan sebagainya. Cuma hujung ni tuan-tuan yang kaitan dengan kita beramal ni. Rasulullah kata apa? Idza qala dzalika hina yumsi, sekiranya seseorang itu menyebutnya, yakni menyebut Sayyidul Istighfar itu pada waktu al-masa, ini pada waktu petang. Ini saya ulang sebut tu, waktu al-masa ni bermula selepas asar dan berpanjangan waktunya sehingga sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Jadi kalau miss lepas asar tak ada masalah, lepas maghrib boleh lagi. Ustaz, lepas maghrib saya tak baca, masih boleh lagi. Teringat malam sebelum tidur, ya, masih lagi. Sebab apa? Masanya terbuka daripada selepas asar sehinggalah ke waktu sebelum subuh. Jadi Rasul kata sekiranya seseorang itu menyebut akan yang demikian itu, yakni membaca Sayyidul Istighfar tadi pada waktu petang, famata, lalu dia mati, yakni mati pada hari itu, mati pada petang itu, mati pada malam itu, dakhalal jannah au kana min ahli jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang menyebut lafaz tadi, menyebut lafaz Sayyidul Istighfar, dia akan masuk ke dalam syurga.
ataupun disebut oleh Rasulullah SAW, maka dia sebahagian daripada ahli syurga. Disebut dengan dua lafaz dalam riwayat. Ada kata dia akan masuk syurga, satu lagi lafaz kata dia ahli syurga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumih, sekiranya dia sebut pula pada waktu subuh dan dia mati pada siang hari itu. Dia sebut pada waktu subuh dan dia mati pada siang hari itu, maka juga dia akan masuk ke dalam syurga, ataupun disebut dalam riwayat yang lain dia akan menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Selesai dua hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya nak buat conclusionnya, walaupun ada masa lebih kurang 5-10 minit lagi. Kesimpulannya tuan-tuan, yang pertama, kita ambil daripada ucapan yang kita sebut, petikan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tadi. Dia kata cara panduan mengingat mati, aktiviti ataupun praktikal ataupun cara yang mengingat mati, dia kata ambil waktu pagi dan petang, isi dengan istighfar ataupun dengan taubat tadi. Kemudian ada amal. Bila sebut amal ni luas. Kita ringkaskan, kita ambil minimum amalnya tuan-tuan. Yang kata amal ingat mati pada malam tersebut ataupun pada hari tersebut, pada siang itu. Ini pada sesi pagi dan sesi petang setiap hari itu. Kita ambil dua amal ni tuan-tuan. Amal zikir Allahumma ajirni minan nar selepas solat maghrib dan selepas solat subuh, dan juga sayyidul istighfar pada waktu petang sekali dan juga pada waktu pagi sekali. Kita kaitkan dengan hadis, kita kaitkan dengan nasihat Rasulullah SAW yang sebut dalam hadis, sekiranya dia membaca pada siang itu, sekiranya dia mati pada siang tersebut, dia akan dipelihara daripada api neraka. Sekiranya dia mati pada siang tersebut, siang yang dia baca tadi, maka dia akan dicatatkan sebagai ahli syurga. Dan sekiranya dia baca pada petang malam tersebut dan dia mati pada malam itu, dia akan dicatatkan sebagai ahli syurga dan akan dicatatkan baginya pemeliharaan dan penjagaan daripada api neraka. Faedah yang kita dapat bagi ini yang pertama, dalam amal-amal yang kita buat ni tuan-tuan, sekiranya kita ada pengetahuan tentang hadis Nabi, tentang ucapan Nabi secara khusus tentang amalan itu, maka kita hadirkan dalam hati kita sambil kita beramal tadi akan nasihat dan panduan Nabi SAW. Contoh pagi ini, kita dah dengar tentang ucapan Nabi sendiri tentang panduan yang Nabi anjurkan. Tentang zikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ataupun tentang sayyidul istighfar, kita dengar bagaimana Nabi sebut. Nabi kata kalau dia baca pada siang, pada pagi itu dia mati di siangnya, akan masuk syurga. Sekiranya dia baca pada malam, dia akan masuk syurga. Jadi kita baca tu, kita hadirlah hati, ya Allah, aku amal ini, aku baca ni sebab aku mendengar panduan Nabi SAW, dan aku yakin sekiranya aku baca ni, dan aku berharap semoga kalau aku mati pada pagi ni, maka aku dapatlah janji Nabi tadi SAW. Maksudnya, kalaulah aku mati pada siang ni, ya Allah, tolonglah matikan aku dalam keadaan yang baik, yang sebagaimana disebut dalam hadis. Sekiranya kita baca pula pada waktu petang dan waktu malam, maka pun kita baca itu dengan niat yang sama, dengan harapan yang sama, dengan doa yang sama pada Allah. Ya Allah, aku beramal, aku berbuat ini sebab sebahagian daripada mengingat akan mati, maka sekiranya dicatatkan kematian bagiku itu pada malam ini, maka dengan berkat aku baca, dengan berkat apa yang Nabi bagi panduan dan bagi petua tadi, aku amalkan, moga matikanlah aku dalam kematian yang baik. Kemudian kita kait dengan Syekh sebut, dia kata apa? Sekiranya ia hidup sampai petang, maka syukur ia dan sukacita sebab siangnya itu tidak sia-sia. Jadi tuan-tuan, contohlah kita dah baca dah, alhamdulillah panjang umur, maka syukur kita, alhamdulillah siang hari ni aku dapat juga buat dua amal ni tadi, dapat terisi juga, tidaklah kosong, tidaklah sia-sia. Kemudian bila kita baca pada sesi malam, kemudian panjang umur lagi, pagi itu syukur kita, alhamdulillah, walaupun belum mati lagi, belum sampai masa lagi, tapi malam aku tadi telah terisi setidak-tidaknya dengan dua amal yang berkait rapat dengan kita kata persediaan dan persiapan selepas mati.
Yang saya sebut ni tuan-tuan, kita kira kadar minimum lah. Kadar yang asas, kadar minimum. Amalan pagi dan petang yang kita amal selain daripada mendapat pahala zikir pagi dan petang, pahala zikir selepas solat tadi, setidak-tidaknya ia juga berkait rapat dengan bagaimanakah pelaksanaan mengingat akan mati. Jadi itu tuan-tuan, dia punya orang kata apa, poin utama saya lah untuk pagi ni, tentang kelebihan mengingat mati dan pelaksanaan minimum, pelaksanaan asas mengingati mati. Dan tambahan satu yang sebut tadi, tak tambah lagi satu, ialah bagaimanakah dari sudut yang lain Rasulullah sebut tentang menziarahi kubur. Ziarah kubur, tuan-tuan, ketika kita ziarah ke kubur, yang ni tidak disebutlah, Rasulullah sebut secara umum, tak sebut suruh ziarah pagi ke petang ke bila. Tapi ada Rasulullah suruh ziarah ke tanah kuburan. Cuma macam mana antara zikir yang dianjurkan ketika ziarah ni, macam mana kita sebut dia ingatkan kita dengan mati. Kita hadir tu sendiri, dia akan, Rasulullah sebut dah, fa innaha tudzakirukum bil maut. Sesungguhnya ziarah itu akan mengingatkan kamu akan mati, akan mendatangkan penghayatan terhadap ingat mati tadi. Cuma lafaz yang kita biasa lafaz tu, lafaz apa bila kita ziarah tu? Kita akan sebut yang pertama assalamualaikum tu kan. Assalamualaikum ahla diyara qaumi mu'minin. Salam ke atas kamu wahai ahli-ahli negeri tempat orang-orang yang beriman. Tanah kuburan kita ziarah, kita duduk di depan pagar, tak mestilah masuk ke dalam. Duduk di depan tanah kuburan tu, kita hadir, kita ucapkan salam kepada ahli ataupun pada orang-orang yang dikebumikan di situ. Kemudian kita sebut apa? Antumul mustaqdimun. Antum, yang kamu, kataan antum tu kamu semualah. Al mustaqdimun, orang-orang yang dulu. Kamu orang yang awal. Kataan al mustaqdimun tu orang yang mendahului. Antum al mustaqdimun, kamulah orang-orang yang pergi dulu, orang yang mendahului. Kemudian lafaz belakang kita semua, wa inna insyaallahu bihim, dan kami, yakni aku, kami ni, insyaallah, wa inna insyaallahu bihim lahiqun, ataupun wa inna insyaallahu lahiqun, sesungguhnya kami ini akan mengikuti, kami akan menuruti. Selesai itu lafaz zikir tuan-tuan, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, sesungguhnya aku ni dengan kamu akan turut serta, akan sampai masa aku akan turut serta. Jadi lafaz tuan-tuan, bila kita hadir, satu hadir itu sendiri sudah melaksanakan anjuran Nabi SAW, ziarah itu. Yang keduanya, bila ada hadir tu, kita lihat dengan mata kita sendiri dan kita tengok depan mata kita sendiri tentang tanah perkuburan, tempat kesudahan manusia. Dan kemudian dengan lafaz zikir yang kita baca, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, makna lafaz itu sendiri mengingatkan kita akan kematian. Kita sebut orang yang depan kita ni sudah pergi lebih dulu, dan kita insya-Allah juga akan turut mengikuti mereka. Jadi inilah yang saya niat nak kongsi dengan tuan-tuan. Kita musim musim Covid ni, tak boleh, kita bukanlah tak boleh, tak payah panjang-panjang sangat, biarlah pendek tetapi sampai dia punya kontennya, dan ada benda yang kita boleh bawa balik untuk kita amal bersama-sama. Dari segi amal tuan-tuan, saya ulang balik, janganlah tinggal. Kita cubalah sedaya baik, at least sekurang-kurangnya kita sentiasa jaga selepas subuh, solat selepas maghrib, bacaan Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat fardu. Yang dikatakan tu selepas solat fardu. Adapun sayyidul istighfar tak terikat selepas solat fardu ke ataupun tidak, tapi yang Allahumma ajirni minan nar tu selepas solat fardu maghrib dan selepas solat fardu subuh. Dia panggil zikir selepas solat fardu subuh dan zikir selepas solat fardu maghrib. Adapun sayyidul istighfar terbuka. Tuan-tuan nak baca start daripada asar, selepas asar itu sudah terbuka sampailah ke subuh, dan juga selepas daripada subuh sampai ke asar sudah terbuka. Berapa kali ustaz nak baca Allahumma sayyidul istighfar? Kalau ikut lafaz hadis ni, sekali sudah mencukupi. Bacaan sekalinya sudah memadai. Dan pada masa yang sama, hadirkan pesanan Nabi tadi, hadirkan pesanan Rasul. Kalau mati pada hari tersebut dengan keberkatan bacaan itu, insya-Allah
dipelihara daripada neraka dan akan termasuk dicatatkan sebagai sebahagian daripada ahli syurga. Dan sebagai penutupnya tuan-tuan, Tuan Syekh sebut suruh buat pagi dan petang. Rasulullah SAW juga suruh buat pagi dan petang bacaan ini yang kita kongsi tadi. Dan Tuan Syekh sendiri sebut tutup ingat mati pagi dan petang itu, walaupun sekejap, dia bukan lama pun, sekejap saja, sedetik saja. Tujuannya apa? Supaya berterusan. Bila berterusan, insya-Allah lah, moga-moga ianya akan sebati dan ianya akan menjadi darah daging kita, dan dia akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Jadi dia akan hadir pada ketika diperlukan. Sebab pagi kita baca, asar kita baca. Pagi kita baca, asar kita baca. Pagi kita ingat, asar kita ingat. Bila mai tengah-tengah hari tu, tengah-tengah tu kalau datang ujian-ujian yang melibatkan menduga prinsip kita, menduga hati kita, menduga nafsu kita, moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan dan taufik untuk boleh lawan, untuk boleh elak, untuk boleh tinggalkan benda-benda yang dilarang dan benda yang tak baik tadi. Satu cukuplah tuan-tuan untuk pagi ini. Moga-moga ada kebaikan bersama untuk saya sendirilah. Sebab saya pun duk cari-cari juga bagaimanakah cara at least kita boleh laksanakan yang dikatakan mengingat mati ini dengan kadar yang ada padanya ingat dan ada padanya amal. Jadi ada ingat dan ada amal. Amal tu zikir kita sebut tadi. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan ke tuan-tuan sebelum kita tutup ni? Pokoklah yang berkaitan dulu ataupun yang tak berkaitan pun. Kalau tak ada soalan lagi bagus tuan-tuan kan. Ada soalan kita boleh balik awal. Jadi asalnya cukuplah setakat tu. Terima kasih semua tuan-tuan, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan selawat insya-Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.